Setiap hari kami membuat liputan mengenai penularan COVID-19. Pelbagai aspek kami terokai. Bukan sahaja berita dan perkembangan semasa tetapi juga temu bual dengan pelbagai individu untuk cuba memahami segala sisi wabak yang kini telah melumpuhkan tamadun manusia di sebalik segala kemajuan teknologi, ekonomi dan ketenteraan yang kita ada. Tetapi kadang-kadang pengisian yang paling penting mungkin tidak datang daripada pakar tetapi orang-orang biasa. Di sebalik segala laporan berita, individu-individu ini berupaya memberikan sisi peribadi, sisi manusia, sisi berbeza kerana mereka sendiri pernah melalui pengalaman dijangkiti COVID-19. Hari ini kami ingin mendapatkan pengalaman seorang lagi bekas pesakit COVID-19 dan individu ini bukan sahaja bekas pesakit COVID tetapi beliau juga merupakan peserta Perhimpunan Tabligh Masjid Seri Petaling. Perhimpunan itu menjadi titik tolak penularan COVID-19 di Malaysia dan sehingga kini telah mengakibatkan 1,978 kes positif COVID-19. Saya ingin melintas langsung sekarang menerusi Skype dengan Muhammad Zaid Zainal Abidin. Assalamualaikum Zaid. Kesihatan, keadaan bagaimana? Kesihatan sihat ataupun tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesihatan, alhamdulillah sihat. Okey, Zaid mungkin boleh ceritakan kepada kami bagaimana Zaid dijangkiti? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami menghadiri, saya sendiri dan juga keluarga menghadiri perhimpunan Ijtima' di Seri Petaling. Dan selepas daripada perhimpunan itu, saya bergerak bersama berjemaah, satu jemaah ke Perlis. Kita keluar 40 hari di sana. Untuk pengetahuan semua, usaha dakwah dan tabligh ni merupakan tanggungjawab semualah. Jadi atas perkara itu kita ada markas dan juga kita ikut kehendak seperti mana yang telah ditertibkan, iaitu di Seri Petaling. Taban tahun, setiap tahun kita akan keluar jemaah, ada yang 4 bulan, ada yang 40 hari. Dan kita akan bentuk secara jemaah di Seri Petaling di markas. Dan di mana kita dihantar, diputuskan, di situ kita akan bergerak. Jadi untuk tahun ini selepas perhimpunan tersebut dan juga perhimpunan ini sebenarnya untuk kita betulkan lagi cara kerja kita atas dakwah dan tabligh ni supaya kita buat kerja ataupun usaha ni mengikut cara Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi selepas daripada perhimpunan itu memang kebiasaan mereka akan keluarkan jemaah, tashkilkan jemaah sebanyak mungkin yang dapat dibentuk untuk bergerak ke seluruh alam maksud daripada jur tersebut. Jadi kami diputuskan 40 hari ke Perlis. Selepas daripada perhimpunan tersebut, di akhir bulan 2, kemudian awal bulan 3 kami bentuk jemaah dan bergerak ke Perlis. Jadi di sana di Perlis kami alhamdulillah selama 2 minggu bersama jemaah, saya dan 12 orang lagi, kami 13 orang jemaah kami. Dan di sana kami bergerak secara masjid ke masjid ataupun surau ke surau. Jadi pada masjid surau yang pertama alhamdulillah tidak ada apa-apa masalah, isu mengenai COVID-19 tidak timbul lagi. Kemudiannya bila pindah ke masjid perut kami yang kedua, dari di sana sudah mula berlakunya mengenai kekecohan COVID-19 di Malaysia. Dan antaranya seperti mana yang kita sedia maklum mengenai satu rakan kita yang disabitkan positif COVID-19 daripada Brunei. Jadi waktu itu Kementerian Kesihatan telah keluarkan perintah arahan kepada kita semua yang menghadiri istimewa ini untuk buat saringan. Jadi bila mana perintah dikeluarkan, kami semua bermusyawarat dan kita pun kena mengambil langkah berjaga-jaga. Kami satu jemaah bersama-sama buat saringan. Jadi bila mana kami buat saringan, saya sendiri buat saringan pada hari Jumaat, 13 hari bulan. Jadi waktu saringan tersebut dibuat, keputusan beritahu dalam 24 jam kita keluarkan keputusan mengenai saringan kamu. Jadi nasihat daripada Kementerian Kesihatan, sekarang ni kamu kena kuarantinkan diri kamu dan juga jemaah kamu di tempat yang mana tidak ada orang. Kamu tak bersama dengan orang ramai, tak duduk sekali dengan mereka. Jadi atas cadangan daripada kami juga, kami beritahu mungkin kami akan pilih salah satu surau ataupun masjid yang memang tidak ada orang datang di situ. Jadi kami akan duduk untuk sementara waktu di sana, kuarantinkan diri kami.
Mula-mula arahan daripada Kementerian Kesihatan, mereka minta supaya kita kuarantin di rumah ataupun di homestay ataupun di mana-mana. Jadi kami telah pilih satu surau dan mereka telah setuju dengan keputusan kami. Dan alhamdulillah kami selepas saringan, sebelah petang kami buat saringan dan terusnya sebelum maghrib kami bergerak pergi ke surau tersebut. Jadi sebelah malam selepas jam 12 tengah malam kami datangi 3 van daripada pihak hospital dan mereka telah dapat arahan baru bahawa semua peserta ataupun mereka yang menghadiri istimewa perhimpunan di Seri Petaling, mereka perlu berkumpul di dalam satu dewan yang waktu tu dewan tu namanya Dewan 2020. Jadi semua kami telah dibawa ke sana dan kami antara orang yang pertama. Saya dan juga jemaah kami merupakan yang pertama berada di dewan tersebut dan selama satu hari daripada malam dan kemudiannya sebelah pagi sampai ke tengah hari berpusu-pusu mereka yang menghadiri istimewa di Seri Petaling telah dihantar ataupun mereka telah berada di situ untuk kuarantin seperti mana arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan sebelah malamnya, hari Sabtu, sebelah malamnya keputusan daripada ujian saringan saya telah dikeluarkan oleh pihak hospital dan juga dalam jam 12.30 malam, satu doktor telah datang dan beritahu keputusan saya dan melalui orang tanggungjawab yang berada dalam dewan tersebut, dia telah kejutkan saya beritahu, Tuan, kami dapat keputusan Tuan adalah positif COVID-19. Jadi saya terus dibawa berjumpa dengan doktor yang berkhidmat di situ dan doktor nasihatkan supaya saya bersiap secepat mungkin, jangan borak ataupun sembang dengan siapa-siapa. Siapkan kelengkapan yang perlu untuk kamu dibawa di kuarantin di Hospital Tengku Fauziah. Jadi dengan penuh berat hati sebenarnya saya pun terkejut kerana panjang saya bersama jemaah tu tidak ada simptom ataupun tanda-tanda yang seperti mana dimaklumkan, batuk, sesama, seret-seret, sakit perut, pening kepala dan sebagainya. Tapi saya anggap inilah ujian sebenarnya dan takdir Allah Ta'ala buatkan, tentukan, tetapkan untuk kita semua. Jadi doktor beritahu dalam lebih kurang setengah jam lagi van hospital akan sampai dan Tuan akan dibawa dan akan dikuarantinkan di hospital dan patuhilah apa yang telah dimesyuarakan, diputuskan oleh pihak hospital. Okey, Zaid. Jadi lepas Zaid, setengah jam. maaf Zaid, Zaid menghadiri perhimpunan tabligh pada hujung Februari sehingga sekitar awal bulan Mac dan pertama kali menjalani ujian saringan pada 13 Mac, iaitu lebih kurang 2 minggu kemudian. Dalam tempoh itu, Zaid juga sempat pergi ke Perlis untuk menghadiri majlis tabligh di situ. Sepanjang tempoh kira-kira 2 minggu ini, adakah Zaid mengetahui bahawa Kementerian Kesihatan memang sedang menjejaki semua peserta tabligh Seri Petaling? Okey, baik. Kami dapat tahu bahawasanya Kementerian Kesihatan mereka keluarkan arahan untuk semua mereka yang menghadiri perhimpunan tersebut untuk buat saringan adalah pada 10 dan 11 hari bulan setahu kami. Waktu itu pun di Seri Petaling mereka telah buat saringan besar-besaran kalau tak silap saya. Jadi tempoh ataupun selama kami berada di Perlis daripada awal bulan 3 sampai 10 ataupun 11 hari bulan tu keadaan seperti biasa, tidak ada arahan daripada Kementerian Kesihatan untuk buat saringan dan sebagainya. Maksudnya keadaan di Malaysia alhamdulillah waktu itu baik-baik belaka. Jadi selepas teruskan Zaid. Jadi selepas daripada tu pada 10 dan 11 hari bulan Kementerian Kesihatan telah keluarkan arahan kerana peristiwa yang berlaku lah. Satu peserta yang menghadiri jur ataupun perhimpunan tersebut telah disabitkan positif COVID-19. Jadi kami pun mereka telah minta keluarkan arahan semua sekali yang menghadiri untuk buat saringan di hospital ataupun klinik kesihatan yang berdekatan. Okey, boleh kita paparkan kembali visual tabligh tadi, gambar tadi. Kita mahu lihat gambar ini. Sebelum ni, Zaid, kita banyak mendengar laporan di dalam dari portal-portal media yang melaporkan keadaan di dalam masjid itu, perhimpunan tabligh dalam Masjid Seri Petaling. Ada yang mendakwa keadaan di dalam situ begitu sesak, semua orang duduk rapat-rapat, makan satu talam dan sebagainya. Zaid berada di situ. Ceritakan bagaimana keadaan sebenar di dalam perhimpunan tersebut pada hari itu. Memang keadaan ataupun seperti mana yang ditayangkan dalam gambar,
Begitulah perhimpunan saban tahun yang diadakan, keadaan memang bersesak, beramai-ramai. Seperti mana dianjurkan dalam solat kita berjemaah pun kita duduk rapat-rapat, rapatkan saf. Begitu juga dalam majlis agama kita sarankan mengikut sunnah ataupun kita duduk dengan rapat-rapat untuk kita hidupkan ataupun meriahkan majlis. Dan kalau makan pun kita akan duduk dalam skala makan bersama-sama. Dan kerana benda ni memang setiap tahun kami buat perkara ni, perhimpunan ni, dan memang tidak ada timbul isu. Mungkin kerana tahun ni Allah Ta'ala uji kita semua di Malaysia, seluruh dunia. Kerana waktu yang bertepatan pula dengan perhimpunan tabligh yang berlangsung di Seri Petaling. Jadi kerana perkara tu kita pun tak tahu, kita pun belum tiba pada saat COVID-19 tu berebak di Malaysia. Jadi kita tak dapat apa-apa perintah. Sebelum tu pun kita telah mesyuarat, beberapa orang telah tanya kepada Kementerian Kesihatan macam mana keadaan. Sebab waktu tu memang tidak ada timbul isu lagi. Jadi kami boleh teruskan dan mereka telah beri lampu hijau, tidak ada masalah. Adakah Zaid mungkin boleh ingat semula ataupun mungkin meneka bagaimana Zaid dijangkiti virus ini? Adakah melalui salam ataupun untuk berdekat, berpeluk, makan setalam ataupun bagaimana? Seperti mana Tuan beritahu tu memang semua tu saya buat. Cuma bila mana saya di kuarantin hospital, saya pun tanya soalan yang sama juga pada doktor. Doktor pun maklumkan memang kita pun tak dapat nak tahu. Kalau kita nampak dari segi perhimpunan tu, Tuan dah lebih daripada 14 hari. Jadi kemungkinan daripada aspek yang lain Tuan boleh dijangkiti, sama ada dari petalam ataupun bersama dengan siapa-siapa yang berada di Seri Petaling selepas selesainya perhimpunan tersebut ataupun dengan orang yang menghadiri. Jadi kemungkinan tu semua ada. Untuk kita ambil spesifik daripada perhimpunan sahaja, maka kita pun tak boleh nak buat rumusan, kata doktor begitu. Perhimpunan tabligh di Seri Petaling ini, Zaid, menimbulkan banyak perdebatan beberapa minggu lepas dan juga mungkin menimbulkan banyak persepsi yang berbeza. Selepas penularan COVID-19, adakah jemaah tabligh, khasnya yang menghadiri tabligh di Masjid Seri Petaling, berdepan persepsi negatif daripada orang ramai? Apa kata Zaid kepada mereka yang mungkin kata ini adalah salah peserta tabligh di Masjid Seri Petaling? Pada pandangan saya sendiri, dari pihak saya, jadi saya dengan isu pandangan negatif daripada orang awam tidak ada lah. Kami seperti biasa, Alhamdulillah, keadaan seperti mana sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19 macam itu saja, tidak ada apa-apa masalah. Tapi bagi mereka yang memang ada pandangan sedikit negatif, sebenarnya tidak ada apa-apa pun. Kerana bukan COVID-19 ini menjangkiti pada orang yang menghadiri perhimpunan sahaja, bahkan siapa-siapa sahaja. Kemungkinan kerana bertepatan waktu tu kami adakan perhimpunan sama-sama, jadi waktu tu juga penularan berlaku, di situ juga bermulanya kes di Malaysia. Jadi sebenarnya adalah salah lah anggapan untuk kita mengatakan bahawasanya bermula ataupun punca COVID-19 daripada jemaah tabligh. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa masalah pun antara kerana kita jemaah tabligh ni bermulanya merebak COVID-19. Kerana pandangan tu sebenarnya tak patutlah, tak bagus. Jadi kita minta supaya sama-samalah kita doakan yang terbaik, kita doakan Allah Ta'ala mudahkan segala-galanya, hilangkan wabak ni. Okey, Zaid, selepas diuji positif pada 13 atau 14 Mac ditempatkan pada ketika itu berada di Perlis. Zaid asal tinggal di Serdang tapi pada ketika itu berada di Perlis, jadi apabila diuji positif terpaksa dikuarantin dan dirawat di Hospital Kanga. Kita boleh mainkan visual yang satu lagi juga. Cuba secara ringkas ceritakan pengalaman Zaid melawan COVID-19 ini di dalam ward di Hospital Kanga. Jadi selepas sahaja di Dewan, saya punya keputusan saringan yang pertama, doktor maklumkan bahawa saya positif COVID-19. Jadi saya telah dibawa ke Hospital Tengku Fauziah di Kangar. Jadi di sana saya berada pada 14 hari bulan pagi. Terusnya itu di sana kami berada dalam satu ward, tempat bermulanya kami di sana. Dan waktu saya masuk tu bersama dengan saya ada 3 orang lagi. Dan kesemua mereka yang ada pengalaman menghadiri istimewa di Seri Petaling. Jadi kami di sana dalam 4-5 hari dan kemudiannya kami dipindahkan di bangunan yang lebih besar lagi. Kerana selepas kami pindah, 1 hari selepas tu 3 orang daripada Dewan yang sama yang saya duduk, mereka juga ada positif COVID-19 dan ditempatkan bersama kami.
Jadi kesemua kami ada 7 orang yang positif yang berada dalam Hospital Tengku Fauziah. Jadi selama saya berada di hospital, tidak ada apa-apa simptom ataupun sakit-sakit lain. Jadi doktor nasihatkan kami takkan beri ubat lah sebab tuan tidak ada apa-apa simptom, dan kami nasihatkan tuan minum air banyak, mandi banyak supaya dengan minum air ni tekak jadi basah dan tidak kering, dan juga dengan mandi banyak ni badan tuan akan segar. Jadi seperti mana dinasihatkan oleh doktor, saya amalkan, dan juga saya minta nasihat daripada alim ulama kita juga, amalkan amalan harian, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian selepas itu pada 19 hari bulan 3, saringan kedua. Doktor beritahu 19 hari bulan 3 kita akan buat saringan yang seterusnya. Untuk saya saringan yang kedua. Jika negatif, dalam masa 24 jam lagi kita akan buat sekali lagi saringan. Dan jika negatif, maka tuan-tuan akan dibebaskan. Jadi untuk saringan pada 19 hari bulan saya buat, dan sebelah pagi selepas subuh, dan sebelah petangnya kami dipindahkan di satu bangunan yang memang ditempatkan oleh Kementerian Kesihatan Perlis untuk mereka yang positif COVID-19, iaitu di bangunan Maktab Perguruan Perlis. Jadi kami diasingkan di sana satu bilik, kami diberi satu orang, dan katil, semua kelengkapan ada di dalam bilik tersebut, cuma tandas berada di luar. Jadi kita keluar untuk pergi ke tandas sahaja dibenarkan. Dan makanan apa semua doktor akan ataupun para frontliner akan passing daripada bawah. Kita di situ berada di tingkat yang ketiga. Jadi daripada tingkat bawah doktor akan hantar atau passing makanan melalui baldi lah. Sistem itu mudahkan mereka dan juga mudahkan kita untuk ambil sahaja makanan. Jadi saya di sana keesokan hari keluar keputusan saringan yang kedua. Dan doktor beritahu masih positif lagi. Jadi saya ditahan. Doktor kata kita akan ambil masa yang lama untuk kita buat saringan yang seterusnya. Teruskan dengan seperti mana yang kami nasihatkan, banyakkan minum air, banyakkan mandi, dan amalkan amalan yang awak telah ambil dapat daripada alim ulama. Jadi kita buatlah semua perkara tersebut. Dan daripada 7 orang tu, 3 yang masih positif dan 4 yang telah negatif. Jadi 4 ni mereka telah diasingkan terus di bangunan ataupun blok yang berhadapan dengan blok kami. Dan kami memang langsung tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan mereka. Kalau nak berbual ataupun borak melalui WhatsApp ataupun telefon sahaja. Okey, Dan kemudiannya Cik Zaid, maaf kita dah kehabisan masa. Mungkin kita akan dapatkan kembali Cik Zaid dalam buletin-buletin seterusnya kerana banyak yang mahu dikongsikan pengalaman. Kita perlu berhenti di sini dulu. Terima kasih Cik Zaid Zainal Abidin.